Lepas tu kita akan pergi. Di tengah ni. Dah okey dah kan? Tengah kena. Okey dah. Dah. Kalau application. Video capture. Cik, apa sudah orang siapa lagi tu? Dah boleh mula ke? Okey, ready. Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada pihak perancangan korporat JUPEM kerana memberi laluan dan kepercayaan kepada untuk mengenalikan JUPEM Talk melalui media FB Live pada pagi yang mulia ini. Tidak dilupai juga dengan rakan-rakan saya terutama di BJSP yang telah banyak membantu saya dalam proses penyediaan bahan pembentangan pada hari ini. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, izinkan saya perkenalkan diri saya. Okay. Saya bermula dengan perkhidmatan sebagai jurukader di Instun pada tahun 2005. Hampir 10 tahun penglibatan saya sebagai penolong ketua program dalam bidang geodetik, terutamanya dalam GPS dan hidrografi. Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan pernah mengikuti kursus atau program latihan yang dikenali oleh saya pada ketika itu. Pada tahun 2014, saya telah diarahkan bertukar ke bahagian ukur geodetik dan seterusnya ditukarkan ke bahagian geospasial pertahanan pada tahun 2016 sehingga kini. Sepanjang tempoh perkhidmatan saya di BJSP, saya diberi peluang untuk terlibat bersama dalam projek perolehan dan pembangunan sistem persejahteraan di bawah Angkatan Tentera Malaysia sejajar dengan perkembangan era persekitaran geospasial yang semakin membangun ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan pertama kali saya memberikan pembentangan melalui media FB Live tanpa ada face contact. Jadi mungkin kegerabaan tu memang akan berlaku lah. Okay. Tanpa melengahkan waktu, kita teruskan dengan tajuk yang akan dibincangkan atau disampaikan oleh saya, Basic of Coordinate System, yang merupakan asas kepada seseorang juruukur ataupun pengukur. Pada zaman ini, dalam era geospasial dengan perkembangan teknologi dan ICT yang tanpa disedari dan telah diterapkan secara tidak langsung kepada setiap individu tanpa mengira usia, bidang atau profesion. Sebagai contoh paling mudah, dalam kad jemputan majlis perkahwinan pada hari ini mesti dinyatakan dengan lokasi dalam bentuk alamat atau kenyataan koordinat sebagai pandu arah ke destinasi ataupun majlis berkenaan. Okey, itu merupakan sedikit sebanyak pembuka bicara. Okey, yang seterusnya sebagai peringatan. Pembentangan saya ini pada hari ini semata-mata untuk tujuan pembelajaran dan tidak mewakili pertimbangan profesional yang bebas. Pandangan dan pendapat yang dinyatakan sepanjang pembentangan ini adalah berasaskan kepada pendapat peribadi saya dan tidak semestinya pendapat JUPEM, dan JUPEM tidak akan menjamin ataupun tidak bertanggungjawab dengan ketepatan ataupun kebolehpercayaan maklumat yang diberikan di sini. Okay. Dalam pembentangan ini saya akan merangkumi kandungan yang seperti yang dinyatakan. Dimula dengan introduction,
type of coordinate. Apakah yang dimaksudkan data transformation, coordinate conversion dan map projection? Dan apakah perhubungannya dan diikuti dengan sepintas lalu berkenaan dengan sistem rujukan di Malaysia dan diakhiri dengan challenges. Okay, sebelum kita teruskan, okay. Pada zaman sekolah, kita dididik bahawa bumi berbentuk bulat dengan jejarian sebanyak 6,378 km dan lilitannya lebih kurang 40,000 km. Adakah bumi ini berbentuk bulat? Sebenarnya tidak. Bentuk bumi adalah melebar di satah khatulistiwa dan terpesik di kutub utara dan kutub selatan, dan ianya seakan bola rugby ataupun teluh. Secara matematiknya, ianya lebih sesuai diwakili dengan permukaan ataupun bentuk elipsoid yang menggambarkan kesepadanan bagi bentuk bumi dengan elemen semi major, A, semi minor, B, dan pesekan di kedua-dua kutub utara dan selatan. Okay. Disebabkan bumi kita bukan bulat sepenuhnya, nilai pesekan kita kebiasaannya tuan-tuan akan diperolehi dalam lingkungan 0.003. Okay, sekiranya bumi berbentuk bulat, pesekannya, nilai pesekan adalah bersama dengan kosong. Maka yang jelas tuan-tuan boleh nampak dekat semi minor B ini, perbezaan antara semi minor dengan semi major within 20 km. So tuan-tuan boleh, sekiranya bagi sesiapa yang berminat tu, boleh mengkaji dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya, apa itu koordinat? Yang merupakan satu penentuan lokasi terhadap sesuatu objek di atas angkasa ataupun bumi. Dan kebiasaannya dinyatakan dalam bentuk koordinat, jarak dan arah, di mana koordinat diwakili dengan latitude, longitude ataupun paksi X dan paksi Y. Manakala jarak membawa maksud berapa jauh daripada sesuatu titik asalan ataupun rujukan kita ke target, dan arah ditentukan berpandu kepada mata angin, di mana utara adalah 0 ataupun 360 darjah, timuran 90 darjah, selatan 180 darjah, dan ke baratan 270 darjah. Dan kini aplikasi navigasi mudah alih biasa digunakan untuk mencari sesuatu posisi ataupun kedudukan. Koordinat diberi dalam bentuk latitude dan longitude, dan biasanya dalam unit darjah. Apa itu latitude? Latitude merupakan garis lintang, bermula daripada satah khatulistiwa ekuator ke kutub utara yang bernilai 90 darjah, dan ke kutub selatan yang bernilai 90 darjah juga.
So tanda positif dan negatif ni menunjukkan kita berada di kutub utara dan kutub selatan. Manakala longitude merupakan garis bujur yang bermula daripada prime meridian ataupun lebih dikenali sebagai garisan Greenwich 0 degree 0 darjah ke timuran 180 darjah atau ke baratan 180 darjah. Okey. Sekarang apa itu latitude, longitude? Saya tuan-tuan mungkin dengan lebih membuat pemahaman lebih lanjut, tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan menggunakan satu ladder ataupun tangga lipat. Yang memanjang tu adalah mewakili longitude dan melintang tu adalah mewakili kita punya latitude. Okey. Okey, seterusnya. Di manakah rujukan sata ekuator ataupun khatulistiwa dan prime meridian? Okey, kita bermula dengan Tugu Khatulistiwa di Pontianak yang merupakan salah satu ikon permulaan latitude 0 degree in the world. Okey, yang berada di negara Indonesia. Okey, manakala Royal Greenwich Observatory di London merupakan salah satu ikon permulaan longitude 0 degree in the world. Dan kini kedua-dua tempat ini telah dijadikan sebagai suatu tempat tarikan pelancong yang menarik dan seharusnya dijejaki seseorang juruko sebagai tanda kenangan dalam bidang pengukuran. Okey, bagaimana koordinat ditentukan? Bumi kita berasal daripada titik tengah. Kita cuba bayangkan, kita masukkan ditentukan melalui dua sistem. Salah satunya adalah sistem Cartesian yang terdiri daripada paksi X, Y dan Z, di mana paksi X adalah mengunjur daripada pusat jisim bumi, pusat jisim bumi ke titik pertembungan antara meridian Greenwich dan sata khatulistiwa. Paksi Y pula merupakan paksi yang menyambungkan pusat jisim bumi dengan titik penembungan 90 darjah daripada prime meridian ke khatulistiwa. Manakala paksi Z adalah pengunjuran bermula dari paksi bumi ke arah kutub utara. Macam mana pula bagi sistem koordinat dalam geografi? Dan kebiasaan akan ditunjukkan ataupun dilambangkan dengan latitude, longitude dan height above ellipsoid, ketinggian di atas permukaan ellipsoid. Dan berkenaan dengan elemen, ketinggian akan diterangkan kemudian. Dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, apa itu latitude, longitude pun telah diterangkan, disentuh pada slide sebelum ini. Seterusnya, berkenaan dengan jenis koordinat. Okey, koordinat secara ringkasnya dibagi kepada 3 jenis. Bermula daripada celestial coordinate, iaitu kita astronomical coordinate, geodetic coordinate, plane coordinate. Apa perbezaan antara satu sama lain? Celestial coordinate ataupun astronomical coordinate lebih dikenali
koordinat cakrawala ataupun samawi dalam bidang astronomi yang digunakan untuk pemetaan kedudukan sistem solar ataupun solar system di dalam sfera cakrawala ataupun angkasa kita. Geodetic coordinate dibagi kepada dalam sistem geographical, lat long height ataupun Cartesian. Manakala plane coordinate, koordinat satah lebih kepada penerbitan peta dalam bentuk dua dimensi yang terdiri daripada paksi X, paksi Y sebagai utaraan ataupun northing or easting. Manakala maklumat ketinggian dia dalam peta ni ditunjukkan dengan garisan kontur. Celestial coordinate, gambar rajah ini saya disertakan untuk menunjukkan bahawa bumi kita berada dalam ruangan cakrawala yang bersama bumi berputar pada paksi kecondongan lebih kurang dalam 23.5 darjah. Okay. Dan sebenarnya bumi kita berputar daripada timur ke barat atau barat ke timur. Dan fenomena siang dan malam terjadi sebenarnya terjadinya atas putaran bumi mengelilingi matahari ataupun matahari mengelilingi bumi. Okey, jawapannya sebenarnya bumi kita berputar di paksi mengikut secara lawan arah jam, anti clockwise, dan kita mengelilingi matahari yang menyebabkan ada berlakunya fenomena siang dan malam. So, yang dalam koordinat astronomical terdapat dua sistem yang diutamakan, iaitu equatorial coordinate dan horizontal coordinate. Contoh equatorial coordinate yang digunakan pakai dalam bidang ukur adalah cerapan matahari. Saya percaya di antara tuan-tuan dan puan-puan pun secara tidak langsung telah menggunakannya. Okey, manakala horizontal coordinate digunakan untuk tujuan cerapan bintang dan bulan. Atau baru-baru ini pada 2 hari lepas cerapan gerhana yang baru terjadi ni. Okay. So dari segi konsep terapan yang dilakukan, kita telah menggunakan konsep horizontal coordinate, di mana kita melibatkan elemen dari segi altitude dengan azimuth, di mana kedudukannya. Okay. So ini sekali lagi bumi kita dengan kecondongan 23.5 darjah. So putaran mengikut barat ke timur. So ekliptik sebagai kita punya khatulistiwa, dan mesti ada satu circle eklip yang dinamakan sebagai ekliptik. Okay, equatorial coordinate, dua unit ataupun komponen yang dinamakan sebagai right essential dan declination yang berhubungkan kepada sesuatu epoch. Right essential ataupun yang merupakan jarak hama daripada yang diukur ke timur dari satah khatulistiwa celestial equator, dan permulaan bertembung dengan bulatan ekliptik. So gamma ni bermula kita punya point yang dinamakan sebagai equina vernal yang berkedudukan di Greenwich. Manakala declination adalah keserongan diukur secara positif ke arah utara, NCP North Celestial Pole, dan ke selatan sebagai negatif South Celestial Pole. Setiap
astronomical object ataupun setiap posisi bintang di angkasa celestial ni mesti terdapat kedudukan yang unik di dalam sfera cakrawala. Horizontal coordinate. Sistem koordinat mengufuk ataupun lebih dikenali sebagai altitude dan azimuth adalah sistem yang berdasarkan kepada pemerhati di bumi yang beredarkan paksi sekali pada setiap hari ikut bintang dan tetap. Sudut untuk altitude dalam lingkungan bermula daripada 0 darjah sehingga 90 darjah yang berkutub di zenith, manakala sekira observer ataupun pemerhati di bawah sata horizon menuju ke nadir adalah negatif 90 darjah. Azimuth berubah daripada 0 darjah untuk sesuatu objek ke arah utara hingga 180 darjah dan ke 270 darjah ke baratan. Sistem koordinat horizon ini biasa digunakan untuk dalam serapan melalui teleskop ataupun kebiasaan sebagai juruko kita terlibat dalam serapan hilal. Okey, celestial coordinate yang diterangkan sebelum ni ini just sepintas lalu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, di mana celestial coordinate sebenarnya penggunaan dia ada lilit dengan kita berlaku di keliling kita, terutama bagi kita kawan-kawan yang beragama Islam. So serapan hilal adalah salah satu teknik ya yang menggunakan celestial coordinate untuk menentukan kedudukan bulan pada ketika itu. Geodetic coordinate merupakan sistem rujukan 3 dimensi untuk menentukan kedudukan sesuatu objek di atas globe bersama dengan suatu sistem rujukan ellipsoid. Kedudukan atau posisi boleh dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi yang disebutkan tadi dalam sistem Cartesian ataupun geografi. Setiap kedudukan akan berbeza sekiranya menggunakan sistem rujukan yang berbeza dan hubungannya antara sistem rujukan A dengan sistem rujukan B dikenali sebagai transformasi. Apa perbezaan antara geocentric datum dan geodetic datum? Okey. Disebabkan permukaan kita tidak rata, tidak sekata, ataupun untuk pengujudan datum, geodesis secara tradisi ini akan cuba menyempadankan permukaan ellipsoid ke atas permukaan geoid bagi sesebuah negara. Ini dikenali sebagai datum geodetik tempatan. Sebagai contoh, di negara kita, sistem rujukan MRT ataupun Malaya Revised Triangulation 68 dan Borneo Triangulation 68. Perbezaan ini lazimnya antara berapa ratus meter perbezaan antara geocentrik dengan geodetic datum, dan tidak memberikan apa-apa masalah ketika zaman bukan digital. Tetapi dalam era digital ini, dengan adanya sistem GPS, perbezaan ini tidak boleh diterima dan
disebabkan untuk menghubungkan sistem koordinat antara kedua-dua datum yang berbeza melalui proses transformasi yang melibatkan ketepatan yang perlu dicapai. Untuk membolehkan data-data geospasial di antara negara-negara disepadankan ataupun digabungkan, maka datum geosentrik diperkenalkan. Sebagai contoh di negara kita yang dikenali sebagai GDM 2000 ataupun Geocentric Coordinate Geocentric di Malaysia. Sistem koordinat geosentrik ini juga dikenali sebagai sistem Cartesian 3 dimensi yang ditetapkan yang menetapkan pusat jisim bumi adalah as kita punya center of mass, dan ia ataupun dinamakan sebagai Earth Center of Fit, ECEF. Apabila kita diberikan koordinat dalam bentuk Cartesian X, Y, Z, maka secara mutlaknya ia akan dirujuk daripada pusat jisim bumi. Okey, persoalan sekarang, siapakah yang menentukan pusat jisim bumi? As we know, we all is user. Okey, terdapat perbadanan yang dipertanggungjawabkan atau memainkan peranan untuk menghitungkan pusat jisim bumi, diklasifikasikan dalam badan awan ataupun civilian or military. Antara kerjasama badan-badan awan dan military iaitu ITRF yang dikenali sebagai International Terrestrial Reference Frame dan IGS, International GNSS Service. Manakala bagi badan militeri yang terlibat balik kepada kita punya pembangunan asas bagi GPS iaitu United States Department of Defense. Pada asal objektif untuk pembangunan sistem navigasi GPS itu, dan National Geospatial Intelligence Agency. Mereka bekerjasama untuk mendapatkan satu penyelesaian di manakah untuk penentuan ellipsoid yang paling sesuai bagi mengekalkan atau menentukan pusat jisim bumi. Di negara kita, adakah sistem rujukan MRT yang berorigin di Bukit Ketau dan Borneo Triangulation BT di Bukit Timbalai merupakan datum geodetik ataupun geosentrik? Okey. Untuk sistem rujukan MRT dan BT, ia merupakan datum geodetik di negara kita, dan tetapi dia bukan sebagai geocentrik datum. Terma geocentrik perlu tuan-tuan perlu kaitkan di mana pusat jisim buminya berada. Untuk negara kita, GDM 2000 merupakan sistem geocentrik datum kita yang berasaskan center of mass dan diguna pakai sejak tahun 2003 sehingga kini. Okey. Gambar raja ini menunjukkan 3 lapisan yang dikenali sebagai permukaan topografi, permukaan topografi, geoid dan permukaan ellipsoid, di mana huruf H kecil ini mewakili sebagai ketinggian ellipsoid. H besar diwakili sebagai, dinamakan sebagai ketinggian otometrik yang biasa dipraktik ataupun diamalkan dalam pengukuran aras
levering yang merujuk kepada permukaan aras purata laut MSL. Manakala ketinggian joid merupakan permukaan sama upaya dan boleh ditentukan melalui cerapan graviti. Bagi kawasan tanah benua, permukaan ini boleh dibezakan dengan ketara dan jelas. Sebagai contoh, Gunung Everest yang setinggi lebih kurang 8,800 meter dan jurang Mariana Trench yang sedalam 11 km ataupun 11,000 meter. Perhubungan antara ketiga-tiga permukaan ini, H kecil ataupun ellipsoidal height kita memperolehi melalui cerapan GPS, H besar melalui pengukuran aras dan N boleh diperolehi melalui cerapan graviti. So, perhubungan antara ketiga-tiga permukaan ini dinyatakan dalam satu persamaan yang dipaparkan, di mana kita boleh memperolehi permukaan ataupun model joid ini. So, ini tuan-tuan juga boleh merujuk balik kepada bahagian ukur geodetik yang memainkan peranan untuk menerbitkan pemodelan berkenaan. Okay. Geographical coordinate. Again, dia berdasarkan kepada paksi putaran bumi dan sata khatulistiwa untuk menentukan sesuatu titik di bumi dengan menggunakan elemen latitude, longitude dan height. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, masih ingat lagi apa itu latitude? Yang merupakan garis lintang yang berselari dengan sata khatulistiwa sehingga maksima 90 darjah ke kutub utara dan kutub selatan 90 darjah. Manakala longitude bermula daripada prime meridian Greenwich meningkat 180 darjah ke timuran dan 180 darjah ke baratan. Atau senang bagi memudahkan peringatan bagi tuan-tuan, antara latitude dengan longitude, ingat tak sebutan tadi ladder ataupun tangga lipat? Yang memanjang tu mewakili kita punya longitude, yang melintang tu adalah kita punya latitude. Elemen yang satu lagi iaitu height, ketinggiannya adalah berdasar kepada permukaan ellipsoid. Dan perhubungannya slide sebelum ni telah dijelaskan pada slide sebelum ini. Manakala koordinat Cartesian yang merupakan sistem tiga dimensi yang berpusat di pusat jisimi bumi, center of mass, dan menepati right hand rules, di mana paksi X sentiasa menuju kepada diri sendiri, dan ibu jari menuju kepada kutub utara sebagai Z, manakala jari telunjuk menuju sebagai paksi Y. Kenapa disebutkan dia menepati right hand rules? Terdapat lagi baki dua jari kita. Adakah kita boleh diwakili dengan left hand rules? Sekiranya tuan-tuan berkaitkan dua jari lagi yang baki, okay, dua jari itu mewakili tertutup adalah mengikut kita punya putaran bumi. Membezakan sekiranya tuan-tuan gunakan left hand. So, putaran kita adalah barat ke timur.
Sekiranya tuan-tuan gunakan left hand, tuan-tuan akan tengok putaran tu akan jadi timur ke barat. Okey, cuba tuan-tuan bayangkan tangan kiri dengan tangan kanan. Right hand rules dengan left hand rules. Kenapa mendapati right hand rules? Okey, sekarang titik P. Sekiranya koordinat X, Y, Z diberikan, tuan-tuan boleh bayangkan tak di manakah kedudukan kita di muka bumi? Adakah dia lebih jelas sekiranya koordinat P ini diberikan dalam bentuk sistem geografika yang diterangkan sebelum ni, lat, long, high? Okay, so bagi tuan-tuan dan puan-puan, untuk right hand rule dengan left hand rules dah cuba untuk buat putaran kan. Next kita akan pergi kepada plane coordinate ataupun coordinate, map coordinate, yang merupakan koordinat SATA yang untuk menggambarkan ciri-ciri permukaan bumi di atas kertas 2 dimensi melalui proses yang dinamakan sebagai unjuran daripada geographical coordinate ke map coordinate yang terdiri daripada paksi X sebagai timuran, paksi Y sebagai utaraan. Manakala ketinggian diwakili dengan garisan kontur atas peta. Sebagai contoh, peta topografi yang ditunjukkan dan plan akui yang sentiasa menggunakan digunakan dalam pengukuran hal milik tanah. Okay, sebelum kita teruskan untuk next topic ataupun kandungan yang ketiga ni, data transformation, boleh tak kita saya cuba tengok go through untuk komen-komen tuan-tuan dan puan-puan ni, dan sekiranya sempat ni saya cuba jawablah 1-2 soalan ni. Mana ada soalan? Ada soalan. Tak nampak. Okey. Terdapat persoalan daripada Janjumok. Adakah scale factor perlu diaplikan kalau base coordinate dari data GPS untuk kira distance and direction? Okey. Tuan-tuan, daripada GPS kita memperolehi koordinatnya dalam geografika. Biasanya kita akan transformkan koordinat kepada plane coordinate. Sekiranya diaplikan di negara kita yang tuan-tuan disebutkan yang biasa disebutkan sebagai RSO ataupun Cassini. Dan sebenarnya RSO, apa perbezaan antara dua plane coordinate ni, RSO dengan Cassini? RSO sentiasa mengamalkan bahawa jarak dia adalah mengikut kelengkungan bumi, dan Cassini application lebih kepada menganggapkan pengukuran kita di atas keadaan yang SATA. Okay, so sekiranya kita gunakan dalam proses ini kita akan melalui proses data transformation dan map projection. Okay, in between data transformation kita dah merujuk kepada satu rujukan yang berbeza. Okay, so mungkin slide yang seterusnya akan diterangkan dengan lebih jelas lah. Dan sekiranya tuan-tuan praktisnya dekat Cassini ataupun coordinate system yang SATA, scale factor dia buat masa ni kita tak diamalkan,
dalam amalan ukur setakat inilah, untuk terutama bagi pengukuran hal milik tanah. Okey, untuk bagi menjawabkan, untuk saya rasa lebih jelas lagi untuk selepas kita menerusi slide yang saya seterusnya. Okey, so sekarang kita sambung semula. Okey. Antara tiga proses ini adalah berhubung kait antara satu sama lain, merujuk kepada suatu rujukan yang sama ataupun berbeza. Okey. Di mana data transformation merupakan satu proses pertukaran daripada satu sistem rujukan ke sistem rujukan yang lain dengan melibatkan proses translation, orientation ataupun scale factor, anjakan, putaran dan skala. Antara kaedah-kaedah transformasi yang biasa digunakan adalah model Busaruf yang melibatkan 7 parameter, iaitu 3 anjakan, 3 putaran dan 1 scaling. Sebagai contoh, daripada sistem WGS yang diperolehi melalui GPS ke sistem koordinat GDM 2000, ataupun daripada WGS ke sistem rujukan MRT melalui Revised Triangulation ataupun Borneo Triangulation di Sabah Sarawak, atau sebaliknya menggunakan rujukan ellipsoid yang berbeza. Okey. Untuk melakukan sebarang transformasi, first of all, kita mesti mengenal pasti hubungan antara rujukan ellipsoid berkenaan yang digunakan dan dari segi kedudukannya dan orientasinya. Antaranya anjakan, translation, okey, merupakan anjakan titik di sepanjang paksi, terdiri daripada paksi X, paksi Y, paksi Z. So dekat slide ini saya just ringkaskan, okey, movement of point along an axis, manakala rotation merupakan pergerakan putaran titik di sekitar paksi X, paksi Y dan paksi Z. So movement of point around an axis. Dan faktor skala merupakan penyelesaian untuk mengekalkan peta yang mempunyai unjuran yang sama tapi unit yang berbeza. Berikut merupakan persamaan model Busaruf yang digunakan pakai di negara kita. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menalami berkenaan persamaan ini, bolehlah mengadakan sesi yang berasingan. Okay, sebab saya risau sekiranya saya terangkan untuk setiap persamaan ini, nanti mungkin ada di antara tuan-tuan ni akan terasa terlalu teknikal sangat. Okay. Dan sebenarnya pemudaran ini kita boleh dipermudahkan dengan mengadakan menggunakan platform untuk programming untuk keluarkan result dia, pengiraan, perhitungan dia. Okay. Sebagai contoh, titik P yang berada di datum A yang bernilai 244,249 setelah melalui proses transformasi ke datum B, maka P itu
menjadi nilai dia 208,309. Adakah gambar raja ini menjelaskan pemahaman tuan-tuan? Okey. Berkenaan dengan transformasi parameter yang berkait rapat dengan sistem rujukan di negara kita, di Malaysia. Contohnya daripada GDM 2000 kepada WGS 84, apakah nilai 7 parameter yang diguna pakai daripada WGS kepada kita punya sistem rujukan lama MRT Borneo Triangulation Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan boleh merujuk kepada bahagian ukur geodetik JUPEM untuk mendapatkan jadual ataupun parameter yang berkaitan. Selain daripada itu, sistem rujukan ellipsoid juga penting diguna pakai semasa kita nak buat proses transformation. Antara 4 ellipsoid yang diguna pakai di negara kita iaitu GIS 80, WGS 84, Modified Average Semenanjung, Modified Average Sabah dan Sarawak. Keempat-empat sistem rujukan ellipsoid yang diguna pakai adalah berkait rapat antara satu sama lain dalam proses transformasi datum. Sebagai contoh, suatu posisi dengan diperolehi melalui GPS dalam koordinat WGS 84 dikehendaki transform kepada geocentric datum Malaysia. So nilai dia tuan-tuan nampak memang ada perbezaan, walaupun perbezaan nilai flattening adalah sikit. Okay. Manakala perolehan daripada terapan WGS 84 GPS ke sistem rujukan lama Malaya Revised Triangulation, nilai dia lebih ketara yang berbeza disebabkan nilai semi major yang ketara perbezaan dia. Okay. Okay, next kita akan sentuh berkenaan dengan pertukaran koordinat, coordinate conversion. Okay, merupakan satu proses pertukaran daripada sistem geografika ke Cartesian, let long height to XYZ ataupun sebaliknya. Dan yang biasa berlaku kekeliruan ataupun penggunaan terms yang kurang tepat kepada orang ramai, iaitu transformation and conversion. Sebenarnya tuan-tuan, sebagai contoh, tuan-tuan hendak melakukan satu proses transformation daripada WGS ke GDM 2000. Dalam proses melakukan transformation, kita perlu melibatkan proses coordinate conversion mengikut persamaan yang dinyatakan sebelum ni. Okay, so kaedah yang biasa digunakan adalah Haskiner dan Morich yang di-highlightkan dalam slide pembentangan ni. Berikut merupakan persamaannya yang digunakan pakai di negara kita. Dan bagi sesiapa, sama juga bagi sesiapa yang lebih ingin mendalami persamaan ini, bolehlah kita mengadakan sesi yang berasingan lah. Okay. So sebenarnya penerbitan persamaan ini melibatkan satu persamaan yang dipelajari pada zaman sekolahan, iaitu kita punya persamaan
sinus. So benda ni semua dekat trigonometry astronomical. So sebagai contoh, hubung kait satu posisi dalam sistem koordinat geografika dan Cartesian dalam satu sistem rujukan elipsoid yang sama. Okey, andai kata tuan-tuan diperolehi satu posisi yang dinyatakan dalam sebagai X, Y, Z. Menjadi sukarnya kita nak bayangkan di mana kedudukan sebenarnya di bumi. Berbanding dengan koordinat diberikan dalam bentuk latitude, longitude dan height. Okey. Unjuran. Mengapa perlukan ada proses unjuran? Daripada pembentangan pertama, slide pertama sehingga kini, memang tuan-tuan memang bumi adalah dinyatakan dalam bentuk bulat ataupun elipsoid dan bentuk 3 dimensi. Manakala peta ataupun kita plan yang kita produce tu adalah dalam bentuk 2 dimensi. So from 3D to 2D adalah mustahil untuk menukarkan daripada bentuk sphere kepada permukaan rata tanpa melibatkan hairutan. Okey, cuba tuan-tuan menggambarkan bahawa terdapat satu lampu suluh dalam glob dan dinyalakan. Hasil sinaran cahaya yang menembusi merupakan ciri-ciri permukaan bumi dan ditekapkan ataupun dilukis atas kertas, maka terjadilah peta. So adakah proses unjuran ini menjadi mudah pemahaman bagi tuan-tuan? Dan sebenarnya in behind lebih sistematik, kita perlu melaluikan satu sistem ataupun satu proses yang berpanjangan, bukan yang semudah yang diterangkan di sini. Okay, so tuan-tuan cuba bayangkan bahawa terdapat satu glob ataupun bola, kita letakkan satu lampu suluh, kita nyalakan. Dari segi sinaran yang menembus si permukaan bola berkenaan, so kita tekapkan atas satu kertas 2 dimensi. So kita akan sambungkan setiap ciri-ciri permukaan bumi dan ialah terjadilah kita punya peta. Manakala ketinggian tu diwakili dengan yang disebutkan tadi, itu diwakili dengan garisan kontur. Okay, so kita bumi nak jadikan plane peta. Okay, untuk mengatasi masalah pemetaan sistem koordinat 3 dimensi ke permukaan yang rata, pelbagai unjuran diperkenalkan. Okay, sama ada berdasarkan kepada pengekalan orientasi, iaitu direction. Okay, kita nak kekalkan kita punya jarak ataupun keluasan dan bentuk. Setiap unjuran peta boleh mengekalkan ataupun melebihi satu kriteria. Nak kekalkan untuk orientasi dan jarak ataupun keluasan, bentuk. Tetapi tiada yang menggunakan kesemuanya. Unjuran peta terbagi kepada 3 permukaan yang terdiri daripada silinder, cone, azimuth. Manakala orientasi adalah traverse secara melintang dan oblique secara selong. Sebagai contoh, unjuran yang menggunakan permukaan silinder adalah
Mercator projection, transverse Mercator projection ataupun oblique Mercator projection. Dari segi contoh yang berkaitan akan diterangkan yang seterusnya yang berlaku yang digunakan. Okey. Untuk unjuran atas permukaan yang konik dan unjuran atas permukaan yang permukaan azimuth. So sepintas tahu terdapat 3 unjuran atas permukaan silinder, konik dengan azimuth. Setiap satu mesti ada kelebihan dengan pengekalan dia. Sebagai contoh, unjuran peta universal UTM, transverse Mercator, yang merupakan sistem grid koordinat SATA universal yang berdasarkan kepada unjuran transverse Mercator, di mana garis lintangnya terbagi kepada 60 zon. Ya, garis lintang adalah kita punya latitude, longitude, dan setiap zon merangkumi 6 darjah. Manakala garis bujur iaitu kita punya latitude atau lebih dikenali sebagai diwakili dengan huruf A to Z tanpa mengambil kira I dan O, yang terbagi kepada setiap 8 darjah. Okey. So ini adalah kita garis bujur, dan garis melintang adalah kita SATA khatulistiwa. Di mana kedudukan Malaysia dalam sistem koordinat UTM? Kebiasaan nilai UTM akan dinyatakan dalam bermula dengan zoning iaitu 47 di Semenanjung dan 48. Manakala bagi Sabah Sarawak bermula dengan 49 dan 50. Okay. N mewakili kedudukan negara kita berada di North Hemisphere, manakala S mewakili kedudukan negara berkenaan di South Hemisphere. Dan sebenarnya ia berkait rapat dengan latitude band yang diwakili dengan huruf yang disebutkan tadi bermula daripada A to Z tanpa mengambil kira I dan O. Okay. Dan sebagai contoh, koordinat diperolehi dalam geografika dan kita unjurkan ke atas koordinat sistem UTM. So dia kebiasaan akan bermula dengan satu zoning dan diikuti dengan timuran dan utaraan XY. Okay, so itu sedikit sebanyak berkenaan dengan perhubungan antara datum transformation, perbezaan dia, coordinate conversion dan map projection. So secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan mendapat sedikit sebanyak diperjelaskan dari segi ketiga-tiga proses berkenaan. So ketiga-tiga proses ini sebenarnya dia berhubung kait antara satu sama lain. Untuk slide seterusnya, saya akan menyentuh sedikit membawa tuan-tuan kepada sistem rujukan yang digunakan pakai di negara kita. Sebelum saya teruskan untuk slide ni, kita berehat sekejap untuk sambil-sambil saya tengok ada persoalan ke yang sempat saya boleh jawab ke.
KD perantau, di mana letakkan projected coordinate. Okey, daripada Pro KD perantau, asalnya Tuan Kamal di mana letaknya terms projected coordinate system vs geographical coordinate system. Okey, untuk terma yang dia merupakan satu terma yang umum, dan tuan-tuan sepatutnya memahamkan yang dimaksudkan yang melalui slide tadi itu. Sistem koordinat geografika, iaitu kita globe bumi kita dalam bentuk 3 dimensi. Projected adalah kita jadikan kita setiap features tu atas satu koordinat SATA. Dan hubung kait ataupun parameter-parameter yang berkaitan untuk melakukan proses transformation ataupun projection. Parameter berkenaan boleh dibolehi di bahagian ukur geodetik JUPAM. Okay, so saya rasa boleh itu kot. Daripada Cik Ahmad Nordin, apakah nama paratan yang digunakan untuk menentukan koordinat di atas tanah mengikut pemetaan pada geran tanah? Apakah nama paratan? Okay. So untuk geran tanah rujuk kepada peran akui. So buat masa ni pelan akui ataupun pengukuran hak milik tanah, kita menggunakan koordinat sistem Cassini-Soder yang beranggapan pengukuran kita semua berada di atas permukaan yang SATA. So kita boleh gunakan alat totalization melalui setting out. Sekiranya tuan-tuan nak menggunakan GNSS, tuan-tuan perlu melakukan proses pertukaran ataupun kita perlu buatkan proses pertukaran daripada koordinat dalam Cassini ke RSO. Sebab Cassini always beranggapan dia berada di SATA, dan RSO kita ada implement jarak yang diukur adalah secara melengkung. So scale factor adalah perlu di-applykan. Okay, daripada Cik Ahmad Husni, adakah JUPAM juga menyediakan parameter untuk GTM ke ITIF? Okay. Berkenaan dengan penyediaan parameter untuk GTM ke ITIF, okay, sebenarnya penerbitan pertukaran ataupun penerbitan parameter GTM, okay, kita reference frame kita GTM 2000 adalah merujuk kepada ITIF. So penerbitan kita adalah berasas dengan merujuk kepada ITIF atau International Reference Frame pada epoch ke berapa. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, buat masa ni Jabatan Ukur tengah berusaha untuk cuba kita dapatkan the latest ataupun revise GTM 2000 kita kepada ITIF 2014. Okay, daripada Cik Amir Hamzah, apa beza istilah geodetic datum vs reference frame? Okay, geodetic datum berkait rapat dengan sesuatu bentuk ataupun satu ellipsoid, sistem rujukan ellipsoid. Reference frame adalah kita gunakan okay, sebagai contoh GDM kita 2000 terikat dengan satu reference frame. Kita refer kepada International Terrestrial Reference Frame yang mengadakan pada epoch ke berapa. Contoh untuk GTM 2000 kita merujuk kepada ITIF epoch tahun 2000, dan akan di-revise merujuk kepada ITIF 2014. Disebabkan kenapa kita perlu ada sentiasa dikemas kini? Disebabkan pergerakan plate tektonik yang berlaku di dalam bumi. So kita ada kejadian fenomena contohnya macam earthquake, okay, yang menyebabkan pergerakan plate tektonik kita. So kita perlu revise.
Okey, dan benda ni akan sentiasa dikemaskini lah. Okey. So saya rasa cukup lah itu, dan kita akan cuba kembalikan kepada slide saya berkenaan dengan sepintas lalu berkenaan rujukan sistem di Malaysia, yang mana tuan-tuan boleh diperolehi dalam melalui perkeliling kita ataupun buku komponen 125 tahun. Okey, secara rumus secara rumusannya, sistem rujukan di Malaysia yang disenaraikan berdasarkan coordinate reference frame, datum dan ellipsoid. Okey, dekat sini tuan-tuan, ini sebagai satu jadual keringkasan lah, dan kita akan go through one by one. Bermula dengan MRT, Malaya Revised Triangulation, merupakan satu infrastruktur geodetik yang digunakan untuk tujuan pengukuran geodetik dan pemetaan di negara kita. Bermula dengan jaringan triangulasi Malaya Revised Triangulation pada tahun 1948 dan di-revise balik pada tahun 1968 di Semenanjung dengan menggunakan rujukan ellipsoid modified average Semenanjung Malaysia. Diikuti jaringan triangulasi Borneo pada tahun 1968 di Sabah Sarawak dengan menggunakan rujukan ellipsoid yang lebih sesuai kepada kedudukan di Sabah dan Sarawak, iaitu Modified Average East Malaysia. Kedua-duanya menggunakan kaedah unjuran Rectified Scale Automorphism, RSO, ataupun lebih dikenali sebagai bentuk benar selong ditepati. Pada slide sebelum ni saya telah menyentuhkan bahawa proses unjuran melibatkan permukaan dengan orientasi. So di negara kita menggunakan orientasi, kita cuba mengekalkan kita punya sudut pada setiap titik. So kita gunakan proses unjuran silinder dengan mengikut kecondongan paksi di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okey, kedua-duanya berasaskan di origin Bukit Ketau untuk pemetaan di Semenanjung dan origin di Timbalai untuk pemetaan di Sabah Sarawak. Okey. Ini menunjukkan ini adalah taburan trig station dalam jaringan MRT, okey, dan Bukit Timbalai. Okey, dan ini merupakan monumen origin di Bukit Ketau dan Bukit Timbalai. So bagi di antara tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang belum pernah sampai lagi di Bukit Ketau. Sebelum ni Bukit Ketau kita perlu jalan kaki tu lebih kurang dalam 3 jam juga nak sampai ke puncak kan. So sebenarnya atas Bukit Ketau ni, inilah monumen yang ditinggalkan, okay, sejak zaman pengukuran yang British sehingga kini, dan kini telah dibinakan menjadi satu tempat tarikan kepada orang tracker. Okay. Manakala bagi Bukit Timbalai, kawasan ini telah digazetkan di bawah jagaan Jabatan Ukur Wilayah Persekutuan Labuan. So memang di-maintain lah kawasan ini, dan inilah merupakan monumen. So kedua-dua origin ini adalah merupakan satu ikonik kepada asas kepada kita punya sistem rujukan Malaysia kita di Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okay, so bagi sesiapa yang belum pernah sampai tu, bolehlah cuba rancang-rancangkan untuk menjejaki di kawasan berkenaan. Okay.
Berikut ini merupakan salinan-salinan carta triangulasi yang terdapat dalam simpanan Jabatan Hukum. So daripada hard copy ni kita jadikan soft copy lah. So setiap satu ni carta yang dihasilkan pada zaman British sehingga kini memang disimpan di bawah arkib Jabatan Hukum. Okay, so itu merupakan kita triangulasi asalan kita. Yang seterusnya dibawa kepada zaman tahun 90-an. Dengan adanya teknologi GPS telah menolong ataupun inisiatif yang diambil oleh Jabatan Hukum untuk menubuhkan jaringan ataupun rangkaian titik-titik kawal GPS di Malaysia. Dua jaringan yang telah diwujudkan iaitu PMGSN yang dikenali sebagai Peninsular Malaysia Geodetic Scientific Network pada tahun 1994 sebanyak 230 stesen, dan EMGSN, East Malaysia Geodetic Scientific Network pada tahun 1997 sebanyak 171 stesen. Kedua-dua jaringan pada ketika itu ditubuhkan untuk membantu mempercepatkan kerja-kerja pengukuran pada ketika itu. Okay, so kemudian untuk pihak Jabatan Hukum melakukan satu proses pelalasan penghasilan parameter. Okay, ingat tak how we going to relate each reference frame kita? Okay, so kita perlu terbitkan ataupun menghasilkan parameter untuk menghubungkan antara jaringan triangulasi MRT ataupun BT dengan jaringan yang dikenali sebagai jaringan geodetik menggunakan teknologi GPS, di mana kedua-duanya menggunakan ellipsoid yang berbeza. Okay, pada ketika itu walaupun jaringan geodetik GPS telah diwujudkan, tapi stesen-stesen berkenaan digunakan untuk mempercepatkan kita punya control station lah. Okay, dan sistem pemetaan pada ketika itu masih mengekalkan menggunakan rujukan MRT dengan BT, Borneo Triangulation. Okay, so ini untuk Sabah Sarawak East Malaysia sebanyak 171 stesen, dan setiap proses penghasilan parameter kita dah go through untuk verifikasi ataupun untuk checking lah, QC. Okay. So ini merupakan taburan stesen GPS dalam jaringan PMGSM dengan EMGSM. So bagi sesiapa yang terlibat dalam cerapan GPS pada pertengahan tahun 90-an, 95, 96 tu, mungkin tuan-tuan disedarilah ada stesen-stesen berkenaan. Untuk kriteria stesen berkenaan, dia hanya ada batu monumen di lokasi berkenaan sahaja. Okay, dan dia diklasifikasikan sebagai jaringan pasif. Okay, sebab dia tak buat cerapan ataupun tak ada equipment on site. Bila nak kita baru cari point itu, kita cerak atas batu berkenaan. Sebagai contoh macam yang dipraktikkan atau kita punya pengukuran aras. Di site kita hanya nampak monumen batu aras ataupun SBM kita, standard benchmark kita. Okay. Selepas tu pada tahun 1998, okay, tadi ada merupakan jaringan yang pasif. Pada tahun 1998, JUPEM telah menubuhkan jaringan geodetik yang bersifat aktif yang mengandungi peralatan bekalan elektrik untuk melakukan cerapan 24/7 yang dinamakan sebagai rangkaian MAS ataupun dikenali sebagai rangkaian Malaysia Active GPS System.
Dan dia merupakan satu rangkaian infrastruktur geodetik yang homogeneous ataupun coherence. So dia akan provide kita link each other coordinate yang kita dapat tu adalah unik. Dan jenamakan sebagai jaringan geodetik zero order yang terdiri daripada 18 stesen. Jaringan berkenaan telah digantikan dengan jaringan MyRTConnect pada tahun 2007, sorry. Okay, berikut merupakan objektif penubuhan jaringan MAS. Pada ketiga tu, objektif yang biasa digunakan pakai, contohnya kita untuk nak detect geodynamic or other scientific study lah, untuk kajian scientific. Dan sebenarnya to allow JUPEM to perform survey more efficient, mempercepatkan sebagai tools untuk mempercepatkan kita control station lah, untuk kita pengukuran kita. Okay. So, gambar raja merupakan taburan dan lokasi 18 stesen yang terbagi kepada 10 stesen di Semenanjung dan 8 di Sabah Sarawak. Susulan dengan penubuhan rangkaian MAS, JUPEM telah mengubahkan jaringan geodetik PMGSM dan EMGSM yang sedia ada ke dalam datum geocentric yang baru. Okay. Untuk MAS kita producekan, kita keluarkan, membentukkan satu jaringan yang geocentric kan. Dan dia dinamakan sebagai Rangkaian Geodetik Utama Malaysia, MPGN 2000. Kempen GPS dilaksanakan untuk cerapan atas 36 stesen di Semenanjung pada tahun 2000 dan 30 stesen di Sabah Sarawak dalam jaringan EMGSM pada tahun 2002. Dan ini merupakan satu proses verifikasi jaringan sebelum memperkenalkan datum geocentric di Malaysia, iaitu GDM 2000. Okay. Sebagai pengetahuan, sistem rujukan GDM 2000 dilancarkan pada 26 Ogos 2003 dan ia merupakan titik permulaan penggunaan datum geocentric dalam produk ukur dan pemetaan di negara kita. Okay. So setelah kita buat proses verifikasi, bahawa terbitlah kita punya sistem rujukan geocentric kita yang dinamakan ataupun dilancarkan pada tahun 2003. Pada awal tahun 2002, JUPEM telah mewujudkan rangkaian MyRTConnect yang merupakan satu prasarana yang dibentukkan dengan jaringan stesen-stesen rujukan GPS dan pusat kawalannya yang disenggara oleh Jabatan Ukur di HQ lah. Data-data GPS dibekalkan melalui sistem telekomunikasi, okay, terutamanya untuk menghasilkan maklumat kedudukan di lapangan dalam masa hakiki secara real time. So pembetulannya tuan-tuan akan dapat in between tolerance centimeter level accuracy lah. Okay, dan kini jaringan ini telah dipenuhkan ataupun di cover up with 96 station, 96 station, di mana 60 station ni di Semenanjung dan 16 di Sabah dan 15 di Sarawak. Okay. Antara objektif MyRTConnect, tuan-tuan mungkin didedarkan beberapa terms yang tuan-tuan mungkin biasa didengarkan. VRS, Virtual Reference Station, jaringan minimum dalam 30 km antara stesen RTK. Okay, cerapan 24/7. So, koordinat relatif dengan jaringan MyRTConnect dalam ketepatan centimeter level. So, ini dan begitu juga objektif
multi-kinet ataupun objektif asal penubuhan jaringan aktif kita, mass station, dibawa terus dan dalam jaringan multi-kinet kita. Okay, so ini merupakan taburan lokasi 96 stesen dalam jaringan multi-kinet. Okay, ini satu gambar aja catah untuk menghubungkan proses data transformation, coordinate conversion and map processing yang diamalkan di Semenanjung Malaysia Peninsula. So bagi tuan-tuan ada persoalan yang hubungkan antara kita punya data transformation geographical, lat long height, dari sini memang kita nampak ada dari segi unit dia, dan kita nak projectkan atas GDM, ISO ataupun Cassini, ataupun kita projectkan untuk sistem rujukan yang lama iaitu melalui MRT. Okay, untuk KD penantau, saya rasa untuk catatan ini tuan-tuan cuba go through memperhalusi tu, mungkin tuan-tuan akan dapatlah idea tu. Okay, manakala bagi Sabah Sarawak, penglibatan Jabatan Ukur hanya setakat sampai ke pemetaan berkenaan dengan pengukuran hak milik tanah di bawah tanggungjawab Land Survey Sabah dan Sarawak lah. So dekat sini kita dipertanggungjawabkan untuk keluarkan parameter sehingga kepada pemetaan di RSO sahaja. Okay, next yang berkenaan dengan a bit bagi menelitikan proses unjuran RSO. Yang disebutkan tadi ataupun lebih sedap kita sebutkan BBST kan, bentuk benar serong ditepati. Okay, yang merupakan satu proses unjuran yang diguna pakai diamalkan di negara kita. Okay, dia merupakan jenis unjuran silinder menggunakan orientasi oblique method. So oblique tu keselongan fizikal, kedudukan fizikal negara kita yang bersifat konforma, dan kita akan maintainkan semua sudut di setiap titik dikekalkan. Okay, dan untuk proses unjuran ni sesuai bagi negara-negara yang berbentuk memanjang. Okay, untuk Semenanjung, sekiranya tuan-tuan berpeluang untuk go through untuk kita punya parameter, tuan-tuan akan nampak keserongan dia Semenanjung 323, Sabah Sarawak 53 darjah. Okay, so untuk rectify bearing of center line ni, tuan-tuan akan nampak Semenanjung ni 323, Sabah Sarawak 53 point something lah. Okay, so bentuk kedudukan Malaysia, negara kita Semenanjung berbentuk kecenderungan lebih kurang 323 lah azimuth dia. So kita lilitan dengan satu kertas dan kita terjemahkan atau tekap atas kertas 2 dimensi. So proses unjuran dilakukan. Okay, dan untuk setiap parameter bagi unjuran juga tuan-tuan boleh diperolehi dengan bahagian ukur geodetik Jabatan Ukur. Dan sebenarnya satu table, satu ruangan ni dari segi kos dia, sebab untuk set parameter ni memang dijadikan satu penjanaan untuk boleh diperolehi melalui kita Jabatan Ukur lah. Okay. Okay, manakala projection Cassini solder, okay, yang digunakan untuk kerja-kerja ukur kadisa di Semenanjung yang terbagi kepada 9 titik asalan yang berbeza. Okay,
So untuk kes ini merupakan unjuran konfirma dan dia mudah diterbitkan tanpa mengambil kira kelongkongan bumi. Sebab pengukuran kita semua beranggapan atas satah. Okey, permukaan yang satah. So setiap pertukaran koordinat sinusoidal ke koordinat ISO menggunakan proses kesepadanan ataupun parameter yang berbeza di antara zon. So zon tu bermaksud antara negeri lah. Dan penggunaan nilai offset dengan perubahan setiap negeri ini untuk tujuan kita nak pengiraan bagi conversion. Okey, ini ada persamaan dia dan penghasilan peta ini buat masa ni kita main praktis untuk pengukuran hal milik di Semenanjung. Kita tak amalkan untuk apply kan scale factor. So kita beranggapan apa yang peralatan yang keluarkan horizontal distance tu itulah jarak sebenar di daripada point 1 to point 2 jarak yang diukur. Okey, dan okey, so kita dekat Semenanjung kita terbagi kepada 9 origin yang berbeza. Okey, so contohnya Johor originnya di Gunung Berlumut, Negeri Sembilan Melaka, Gun Hill, Selangor, Bukit Asar, Penang dengan Penang adalah Fort Comwell, Kedah, Gunung Perak, Gunung Lalut ataupun Hijau, Kelantan, Bukit Pantua. Okey, so sebelum kita pergi kepada perbincangan kita ataupun pembentangan yang di akhir di penghujung tu, boleh kita go through tengok apa-apa soalan yang saya boleh sempat untuk menjawab ke. Okey. Daripada Rafki Chai, is Cassini same as UTM? Jawapannya tidak. Cassini is a plane coordinate dan dia merupakan tempatan. Jadi yang untuk cover up untuk small scale punya pengukuran lah. Dan UTM merupakan satu projected coordinate system yang universal. So UTM in term of kita nak bezakan dia, UTM mesti bermula dengan zoning dan Cassini akan dan UTM zoning. So easting dengan noding dia always you never get it negative lah. Cassini tuan-tuan mungkin akan dapat negative value. Okay, daripada Siang Talib, kenapakah Bukit Ketau dipilih sebagai origin? Apakah kriteria origin? Okey, secara ringkasnya ataupun dari segi pandangannya, okey, origin Ketau ini dipilih oleh pihak British pada zaman dahulu. Secara praktikalnya sebab zaman dahulu ni penubuhan ni susulan daripada penyerahan daripada pihak British lah. Okey, dan sebenarnya dipilih kedudukannya yang terletak di tengah-tengah Semenanjung dan digunakan sebagai kita sudut kecondongan kita jadikan yang disebutkan tadi itu 323 darjah tu. Okey, so sebagaimana yang tuan-tuan maklum ataupun siapa di Pahang tu, memang ada satu monumen titik tengah Semenanjung diterbitkan ataupun ditubuhkan yang terletak di mana? Okey, bagi tuan-tuan yang suka melancong tu, sekiranya tuan-tuan melalui kita lebuh raya Pantai Timur tu, keluar saja lancang, tuan-tuan akan nampak signboard dia ke titik tengah Semenanjung. So sekarang dia sudah dijadikan satu tarikan pelancong jugalah.
Okey. Kedua, untuk kriteria origin kosong-kosong bagi setiap ini. Okey. Saya rasa itu terjawab kot. Untuk kenapa kita gunakan origin kertas sebagai kita mesti titik tengah. Okey, ada soalan yang lain selain daripada itu dah. Okey, saya rasa setakat ni untuk soalan-soalan tu tak adalah yang tuan-tuan mana nampaknya tuan-tuan faham kot. Okey. So boleh kita sambung lagi sedikit untuk kita sesi yang terakhir berkenaan dengan kita punya cabaran. Sepintas lalu saya telah penerangan telah disampaikan berkenaan dengan bermula daripada kita type of coordinate, jenis koordinat, dan apa perbezaan antara data transformation, map projection and coordinate conversion. Then diikuti dengan kita punya sistem rujukan di Malaysia ataupun yang dipraktikkan di negara kita dari segi kita punya geodetic network, dari segi kita punya unjuran ISO dengan kes ini. So bagi next kita akan sambungkan dengan yang saya klasifikasikan dia sebagai satu challenges lah yang boleh kita berbincang ataupun menyampaikan pendapat saya dalam forum ni lah. Okay. So, satu persoalan yang saya ingin melontarkan, okay, dari segi pandangan peribadi saya, okay, adakah yang wajar dipertimbangkan lah, sebagaimana yang dimaklumkan bahawa penggunaan sistem koordinat yang berbeza, tujuan pengukuran pemetaan dan kadastra terutama di Semenanjung adalah berbeza kan. Satu kita dapatkan unjuran peta ISO, satu kita gunakan kes ini. Daripada sesi awal memang saya ada sentuhkan untuk bahawa ISO mengekalkan kita punya jarak pengukuran adalah mengambil kira kelongkongan, which is we apply our scale factor. And kes ini we always praktiskan atau kita beranggapan kita punya pengukuran adalah kawasan yang kecil dengan kawasan itu adalah sata, rata. Okay. So, adakah ia boleh digabungkan ataupun diselaraskan, unifykan kepada satu koordinat sistem yang sama? Okay. So, persoalannya, can mapping and cadastral survey use the same coordinate system? Okay, sebagai contoh, projek infrastruktur yang berskala besar melentas negeri seperti projek Lebuh Raya, double track. Di sini apakah isu yang berbangkit? Bagi saya itu dia bukan merupakan satu permasalahan, dia merupakan satu isu yalah. Okey. So dari segi kita nak praktis kita pengukuran di lapangan, penyediaan peta dan pentadbiran. Okay. Dalam praktis sekarang ni pengukuran dibuat dengan menggunakan koordinat relatif. So untuk mengatasi isu ni bagi saya most of the time kita applykan satu offset kan. So kita carry out the whole project adalah merujuk kepada satu rujukan ataupun satu offset yang sama. Okay. So sekiranya kita nak kita nak gabungkan setiap projek kita ada perlu melalui pengukuran kita penyediaan peta dengan satu pentadbiran. Dari segi urusan penyediaan plan-plan berkenaan kita perlukan transform ataupun projek kepada koordinat sistem yang digunakan pakai dipraktiskan lah.
So contoh kata kita nak submit untuk pengambilan tanah. So kita tak boleh gunakan ISO. Kita perlukan masuk kepada Cassini Soda ataupun unjukkan kepada sistem koordinat Cassini Soda untuk submission. Dan sebenarnya penyediaan tu menyebabkan 2-3 set data yang perlu disediakan. Contoh, ini just purposely untuk submission. Untuk arkitek, dia gunakan satu koordinat relatif yang dia sendiri saja. Dan sekiranya andai kata projek ini terbengkalai, the whole plan or drawing yang ditinggalkan, kita bukan one up part of the manpower inside bagi company yang previous lah. So kita dapat drawing, dapat dia punya pengukuran dari segi ciri kiraan dia, kesemuanya dia gunakan relatif. Sekiranya kita tak tahu dia punya berita ataupun dia punya penceritaan asal unsur dia, mungkin ada menjadikan sukar untuk kita menyambungkan projek berkenaan. Dan andai kata kita kesemuanya kita merujuk kepada satu sistem koordinat yang unik ataupun absolute. So kita fixkan the whole system semua kita dari segi bermula daripada projection, daripada pengukuran, pentadbiran, so kita punya drawing plan, semua dalam satu sistem koordinat yang merujuk, contohnya kita merujuk kepada ISO. So sesiapa yang menyambungkan projek berkenaan, mungkin dia tak perlu tahu nak cari nak find out historicalnya ini dia gunakan praktis sebenarnya, dia amalkan 10,000, 20,000 untuk mengelakkan nilai negatif atas plan-plan yang dihasilkan. Okay, so bab-bab ni secara amalannya, bagi saya percaya dekat amalan di luaran memang dipraktiskan lah. Okay, dekat sini saya mencadangkan ataupun katakan kita gunakan MRISO dalam sistem rujukan GDM untuk pengukuran pemetaan dan kadastre. Okay, di Semenanjung Malaysia, sebagaimana yang telah dipraktikkan selama di Sabah dan Sarawak. So which is they use the same coordinate system iaitu ISO untuk tujuan pemetaan dan sistem pengukuran hak milik mereka. Okay, apa aspek yang perlu kita, di manakah aspek yang perlu kita sentuhkan? Okay, contohnya legal issue. Dari segi legal issue, terikat sebab setiap pengukuran ataupun yang dilaksanakan untuk pengukuran hak milik itu terikat dengan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa pada ketika itu. Okay, first kita rujukan kita adalah KTM. Dalam KTM menyatakan memang setiap pengukuran mesti mutambakkan kita punya pengukuran dari segi jarak dan bearing. Okay, so adakah dia menyukarkan kita penukaran merujuk kepada satu koordinat sistem yang dicadangkan MRSO? Okay, dari sini kita boleh nampak MRSO mengekalkan kelongkangan bumi. Okay, mengambil kira faktor skala. Cassini, pengukuran Cassini ataupun pengukuran hak milik beranggapan kecil kan. So dia pengukuran di kawasan yang kecil. Dari segi implementasi, faktor skala memang tidak diamalkan buat masa ini. Okay, sekiranya kita nak gabungkan, maka pengukuran di lapangan, terutama bagi pengukuran hak milik, perlu applykan faktor skala. Okay, sebagai satu dari segi nisbah yang saya mengkaji itu, okay, contohnya kita dekat ISO kita ada applykan faktor skala dengan nilai yang lebih kurang near to 1 lah, 0.9998. Okay, so dengan pengukuran ataupun praktis peraturan ukur kadastre dengan jarak pengukuran kita 200 ataupun 300 meter bagi stesen yang saling nampak, yang tidak saling nampak 200 meter. Perbezaan dengan selepas kita multiply dengan kita punya faktor skala, perbezaan in between 32 mm. Okay, untuk
every 200 meters lah. Okay, jadi adakah dia akan at the end of survey, adakah dia akan membawa besaran dari segi faktor tu? Kita mengambil kira dengan tanpa mengambil kira. So dalam peraturan ukur ataupun amalan ukur kadester kita juga, kita sentiasa akan terikat ataupun kita mengekalkan kita punya kawalan azimuth dengan mengekalkan every 25 station kita mesti ditutupi dengan 3 good marks or sun observed. Betul. Okay. So itu yang untuk dari segi kita sun observation, kita nak maintainkan kita punya conversion, tapi tidak dinyatakan dengan jelas berkenaan dengan skala. Okay. Sebab pengukuran had milik ini sentiasa beranggapan dia berada di satu sata yang rata. So, contohnya praktis ataupun yang diamalkan di Jabatan Ukur bagi pengukuran sepadan antara negeri. Contohnya sepadan Perak, Pahang, Selangor, Penang, Kedah yang telah dijalankan pengukuran menentukan sepadan antara negeri. Sepanjang sepadan ataupun tanah batu sepadan yang ditanamkan menjalankan the whole set menggunakan coordinate system ISO. Dan in beside, at the same time kita kena produce the other two set for certain, untuk negeri Perak ada negeri Perak punya Cassini set, untuk Pahang ada satu another set untuk Cassini Pahang. Dan sebenarnya untuk membawakan setiap batu sepadan ni, kita punya starting observation adalah daripada kita punya peran akui kan. So primary network kita memang kita ukur ataupun terikat dengan cerapan melalui cerapan GPS. So cerapan GPS memang dia telah mengambil kira kita punya kelonggaran bumi. Lepas tu kita melalui satu proses untuk transform data transformation. Lepas tu kita unjurkan kepada koordinat SATA, sama ada ISO ataupun Cassini. Dari setiap kali kita melalui satu proses pertukaran koordinat tu, selisih dia akan dibawa ke, akan sentiasa bertambah ke depan lah. Okay. So kita boleh sama-sama kita bincangkan lah, ataupun tuan-tuan perempuan bolehlah komen sekiranya ada apa penambahan poin-poin lagi kan. Okay, so yang ni yang disebutkan untuk field practice. Dan macam mana pula dengan pengeluaran kita map ataupun plan? So dari segi pandang peribadi saya, pengeluaran bagi plan akui memang dijadikan satu bahan bukti ataupun memang tak boleh setelah pengukuran, memang itu dari segi nilai bearing distance dia ataupun bearing jarak dia dijadikan muktamad. Okay, so sekiranya kita nak implementasi, how we going to cater this kind of thing? Okay, dengan sistem yang sedia ada. Contohnya, okay, dekat pemetaan kita menggunakan sistem GDAS. Untuk kadester kita gunakan sistem e-kadester. Kedua-dua sistem implementasi ataupun amalan praktis di lapangan memang kita collect features. So kedua-duanya kita boleh integrate dengan gunakan GPS. But each system dia akan transformkan ataupun projectkan atas koordinat yang diguna pakai ISO ataupun Cassini yang ditetapkan ataupun diguna pakai untuk pengeluaran tujuan berkenaan. So pemetaan gunakan ISO, untuk Cassini e-kadester dia akan producekan map atas Cassini sudah untuk pengukuran had milik. Okay, jadi ini beberapa poin, aspek-aspek yang saya fikir boleh kita wajar dipertimbangkan lah dari segi beberapa aspek ni. Dan adakah ia akan membantu untuk
mudahkan kita punya projek-projek, untuk memudahkan kita punya amalan ataupun projek, terutama bagi pembangunan infrastruktur. Okey, dapat track kita. So untuk dari segi kita pembangunan infrastruktur negara kita lah. Okay, dan saya rasa last kali tu, macam mana pun implementasi berkenaan dengan kos kewangan kita pun juga perlu diambil kira. Walaupun kesemua sistemnya di bawah tanggungjawab Jabatan Hukum, dengan pelbagai spek tu, most important tu kewangan lah. Once kita tukar satu sistem kepada satu sistem baru tu, mungkin dari segi penglibatan kos ni memang melibatkan satu kos yang besar juga. Okay. Dan sebenarnya untuk topik, untuk challenges yang saya highlight di sini ni, ini sebab bagi personally, saya fikir dia wajib dipertimbangkan lah. Okay. Dan kita selepas dah ada satu common idea tu, boleh lah kita how we going to help our pembangunan infra di negara kita. Okay. Dan saya rasa itu saja bagi sesi untuk slide saya. Sebelum saya end up my presentation ni, terdapat dua persoalan yang dipersoalkan daripada Cik Weng. Memandangkan koordinat GTM sentiasa berubah dari semasa ke semasa, adakah sistem koordinat GTM 2000 sesuai digunakan untuk kerja ukur bawah tanah, contohnya ukur terowong, dasar laut dan lain-lain kerja ukur serata yang memerlukan koordinat 3 dimensi dan rujukan NGVD bagi memenuhi syarat peran ukur tidak boleh disangka setelah diluluskan sebagai legal dokumen. Sebenarnya ukur hak milik stratum bawah tanah kan, merupakan satu kombinasi Cassini GTM dan ketinggian otometrik. Berdasar kepada rekod terapan JUPEM, magnetik perubahan koordinat bahasa yang GTM 2000 adalah tidak besar lah. Parameter yang digunakan masih mengikut epoch. So tuan-tuan mungkin disedari dengan perkeliling 1/2009 tu, dengan ada pergerakan tektonik. So sebenarnya itu lepas kajian yang dibuat tu, memang masih dari segi kriteria ataupun tolerance tu masih within our tolerance lagi dah. Dan kini kita tengah usahakan come up another masih tengah mengkaji lagi kesesuaian penggunaan dynamic coordinate system. Sekiranya tak ada isu tu, penggunaan Cassini GTM bagi personal persepsi saya, tak ada isu untuk kita gunakan Cassini GTM bagi kerja stratum pun. So berkenaan dengan clause peran ukur tidak boleh disangka. Ukuran bearing dan jarak ketinggian dinyatakan dalam plan masih kekal dan berkaitan lah. Sebab apa-apa legal issue tu, when we bring up to mahkamah ke apa pun, so the final kita punya plan ukur yang dikeluarkan, ditandatangani. So bagi saya should be not an issue lah kita praktiskan Cassini dengan MS dengan ketinggiannya menuju kepada MSL NGVD. So saya rasa terjawab. Daripada Cik Amir, adakah perubahan penggunaan epoch reference frame contoh ITF 2000 ke ITF 2014 akan berubah nilai origin setiap pemetaan kadastra negeri-negeri?
Nilai, okey, sebenarnya perbezaan reference frame epoch ITF 2000 vs 2014. Okey, kenapa kita perlukan ada yang pertama kita perlu fikirkan balik kenapa kita perlukan move forward kepada reference frame yang terkini. Sebab dengan ada penambahan stesen-stesen IGS di satu dunia. Okay, so mungkin dari segi ketepatan yang kita capai itu lebih komprehensif lagi dah, lebih rapat. So adakah dia akan membawakan perubahan di nilai origin? Okay, dari segi perubahan nilai origin ni, bila kita implement our Cassini plan tu, kita always using start with 00 dan kita hanya tukarkan nilai latitude longitude dia di dalam proses unjuran tu lah. Okay, so adakah perbezaan besar? Bagi saya personally, kita tengok sebab sebenarnya untuk pemprosesan ataupun kajian dari segi hasilan tu sedang dikompilkan oleh di bahagian ukur geodetik untuk keluarkan satu statement lah, sama ada kita nak tukar ke tidak. So sekiranya dipikirkan masih dalam tolerance, mungkin kita maintainkan origin nilai yang lama. Okay, dan benda ini kita akan cuba mempermudahkan user kita dengan fitkan perubahan nilai dia di sekiranya tuan-tuan dah link kepada sistem e-Cadastre ataupun MyRTKNet. Okay, so secara practically di lapangan tuan-tuan sepatutnya tidak perlu membuat any changing pun. Okay, so saya rasa itu saja dari segi pandangan peribadi saya. Dan saya rasa pun dah end up untuk untuk sesi ini. Cuma satu peringatan bagi tuan-tuan dan puan-puan, mohon untuk membuat borang penilaian dengan klikkan link yang disertakan dalam Facebook dulu. Okay, so mohon tuan-tuan puan-puan yang give me some feedback lah, mungkin some kat mana saya perlu improvekan ataupun tuan-tuan boleh showkan any topik yang tuan-tuan mungkin ingin atau lebih lanjut lagi, kita boleh berkongsi di sini lah. Okay, saya rasa itu saja. Dan last 3 slide ini merupakan rujukan-rujukan yang tuan-tuan boleh go through ataupun bagi sesiapa yang berminat. So tuan-tuan boleh menghayatilah tiga-tiga rujukannya, terdiri daripada perkeliling PKUP 1 2009 berkenaan dengan sistem rujukan. Yang kedua, kita memang perkeliling 3 tahun 2009 berkenaan dengan kita memang proses pertukaran yang disampaikan tadi, iaitu data transformation, map projection dengan coordinate conversion. And the other one is ini buku komponen kita ni. Dalam ni cerita, mungkin tuan-tuan lebih minat nak tengok grafik tu, mungkin nak cuba tuan-tuan carikan untuk buku 125 tahun. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pandangan ke ataupun topik yang ingin nak berbincang dengan lebih lanjut, bolehlah email kepada saya melalui email address di bawah ni, yap@elyas.cupem.gov.my. So saya akan cubalah menjawab, dan saya diakhirilah dengan ucapan terima kasih atas tumpuan ataupun kerjasama tuan-tuan. Tak adalah nampak ada komen-komen yang lain-lain kan. Okay, so sekali lagi saya ucaplah terima kasih, dan saya mohon maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa ataupun salah cakap ke, salah penggunaan bahasa ke. Saya mohon maaf. Dengan itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Stop. Stop. Mana stop?
Tuh. Dekat ni boleh. You want to save? N. N. Just want to see. N. N ke? N ah?